Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang minta supaya Sanusi letak jawatan cepat. Ini apabila ia melibatkan pasukan bola sepak di Kedah. Sangat mengecewakan, kata netizen apabila mengetahui ramai pemain Kedah yang tidak dibayar gaji dan ada pula pemain Kedah yang kereta mereka kena tarik dan pemilik rumah tuntut sewa. Dipetik daripada Harapan Daily, beza nasib YB Pas dan pemain bola sepak Kedah, kesian. Itu sebabnya ramai netizen menyatakan Sanusi patut letak jawatan, kata mereka. Entahlah, apa pula komen Anda tentang isu itu? Patutkah Sanusi letak jawatan ataupun boleh diteruskan saja? Ketika pemain Kedah FC atau Kedah Darul Aman FC dilanda masalah gaji sehingga ada yang dihalau dari rumah sewa dan kereta pula ditarik pihak bank, lain pula halnya dengan seorang YB Pas ini. Ahli Parlimen Jerai, Ustaz Sabri Azid, memberitahu dia sudah membeli sebuah kereta jenama mewah. Menepati cita rasa saya dan saya puas hati dengan apa yang dijanjikan tepat, katanya. Saya dapat kereta yang cukup bermakna bagi saya, kata Sabri dalam klip video yang tular di media sosial. Saya makan mendapati harga kereta import tersebut melebihi Rp270.000. Malah rupa-rupanya Sabri Azid, 59 tahun juga, sudah membeli kereta Toyota Hilux baru pada tahun 2021, yaitu selepas 3 tahun menjadi wakil rakyat di Parlimen Jerai. Rata-rata dilihat melontarkan kritikan dan sindiran, memandangkan sebelum ini pemimpin-pemimpin PAS bergelar YB kerap memberitahu mereka mengalami masalah keuangan untuk membantu rakyat. Ekonomi rakyat sedang teruk, YB kata. Tu dia, YB naik kereta import, no, nampak zuhudnya, kata seorang netizen. Raya kereta barulah nampaknya. Demikian antara komentar dan sindiran warganet menerusi TikTok seorang penjual kereta yang dikenal sebagai Benjo. Saudara-saudara sekalian, memang agak mengecewakan dan memang agak membuatkan ramai orang yang tak puas hati dengan kedudukan terkini pasukan bola sepak Kedah. Dalam utusan Malaysia menulis kereta pemain Kedah kena tarik, pemilik rumah tuntut sewa. Ini membuatkan ramai penduduk di Kedah yang tertanya-tanya bila agaknya kerajaan negeri Sanusi Maknur campur tangan menyelesaikan membantu masalah pemain-pemain Kedah ini. Dan yang lebih menyayat hati ialah secara terang-terangan YB Pas menunjukkan kereta baru mereka. Beza nasib YB Pas dan pemain bola sepak Kedah memang sangat kesian. Ada yang menyatakan bahwa mungkin sudah tiba waktunya Sanusi edar Tin Milo di Kedah. Apa kata mereka, Sanusi edar Tin Milo bagi membantu pasukan bola sepak Kedah ini. Kalau dulu ada yang saman fitnah, kalah, mereka mampu memungut ratusan ribu ringgit untuk membayar saman fitnah itu, kenapa pula mereka tak boleh bantu pasukan bola sepak ini, kata netizen. Apa pula pendapat Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan paling besar dalam kes Najib. Bekas pengerusi 1MDB tak puas hati dana 700 juta ringgit dialihkan, kata saksi. Wah, ini satu pendedahan luar biasa yang berkait dengan Najib dan 1MDB. Bekas pegawai penyiasat polis memberitahu Mahkamah Tinggi Putrajaya bahawa bekas pengerusi 1MDB Bakir Saleh menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pengalihan dana sebanyak 700 juta milik syarikat itu.
R. Rajagopal berkata demikian ketika memeriksa pemeriksaan utama oleh Peguam Muhammad Safi Abdullah dalam perbicaraan kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berjumlah 2.27 bilion terhadap Najib hari ini. Rajagopal yang bertanggungjawab menyiasat dakwaan pecah amanah jenayah CBT dalam 1MDB berkata, rasa tidak puas hati itu dinyatakan Bake ketika mengambil keterangannya sebelum ini. Sebelum kita teruskan laporan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis, dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang saya kongsikan ini. Saya tak jual produk, saya hanya kongsikan kepada Anda manfaat untuk persediaan, baik untuk kesehatan Anda menjelang raya nanti, supaya nanti raya jangan pula ada masalah gout. Macam itulah, sediakan payung sebelum hujan. Sekarang ini harganya sangat murah dan ianya sangat terhad. Cepat beli sebelum kehabisan stok. Kita teruskan, Rajagopal memberitahu Hakim Colin Lawrence Sequeira bahwa Bake berkata, dia dan lembaga pengarah tidak berpuas hati dengan sifat perjanjian usaha sama 1 bilion Amerika Syarikat dolar yang ditandatangani 1MDB dan Petro Saudi International Limited PSI pada September 2009, serta pengalihan 700 juta US dolar yang sepatutnya untuk usaha sama tersebut. Bekas pegawai polis itu berkata, lembaga pengarah kecewa apabila mendapati perjanjian itu yang sepatutnya antara 1MDB dan PSI sebenarnya melibatkan sebuah entiti berpengkalan di Kepulauan Cayman yang didakwa berkaitan dengan PSI. Ketika polis merakam kenyataan mereka, Baki dan ahli lembaga lain, pemahaman mereka adalah perjanjian itu antara 1MDB dan PSI. Oleh itu, apabila saya merakam kenyataan Bake, dia tidak berpuas hati dengan perjanjian tersebut dan kemana perginya 700 juta US dolar itu, kata Rajagopal. Dia menambah bahwa 700 juta US dolar tersebut akhirnya berakhir di dalam akaun entiti luar pesisir Goodstar Limited yang dikaitkan dengan individu utama skandal 1MDB, Low Tiak Jo atau Jolo. Sepanjang perbicaraan 1MDB, Bake dan bekas CEO 1MDB Sahrul Azral Ibrahim Helmi yang menjadi saksi pendakwaan memberi keterangan bahawa lembaga pengarah tidak berpuas hati dengan pengalihan dana tersebut. Bake juga sebelum ini memberi keterangan bahawa dia menghantar pesanan SMS kepada Najib mengenai isu dalam 1MDB, namun bekas Perdana Menteri itu didakwa tidak memberi sebarang maklum balas. Bake kemudian meletakkan jawatan sebagai pengerusi syarikat itu pada akhir Oktober 2009. Bagaimanapun, Najib dalam pembelaannya berkata Bake sepatutnya cuba bertemu dengannya untuk membincangkan isu berkaitan 1MDB, bukan hanya menghantar SMS. Sejak perbicaraan bermula pada 2019, bukti lisan dan dokumen telah dikemukakan di mahkamah untuk menunjukkan Goodstar pada satu ketika pernah digambarkan secara salah sebagai syarikat anak syarikat PSI. Pasukan pembelaan Najib pula berhujah bahawa dia tidak mengetahui atau terlibat dalam sebarang salah laku di 1MDB dan penyelewengan dana didalangi sepenuhnya oleh Jolo serta anggota pengurusan 1MDB. Bagaimanapun, pasukan pendakwaan mendakwa tindakan Jolo di 1MDB dilakukan dengan restu Najib. Pada 30 Oktober tahun lepas, mahkamah memerintahkan Najib membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa, 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.27 bilion ringgit daripada 1MDB. Sequeira memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib berdasarkan keterangan kira-kira 50 saksi. Selain Bake dan Sahrul, saksi pendakwaan lain termasuk bekas anggota pengurusan MDB, antaranya bekas Ketua Pegawai Kewangan Azmi Tahir dan bekas penasihat undang-undang Jasmine Low. Antara awal Disember tahun lalu hingga akhir tahun ini, Najib menghabiskan 26 hari di kandang saksi bagi mencabar kes pendakwaan dan menimbulkan keraguan munasabah.
Antara hujah pembelaan Najib adalah dia dijanjikan derma oleh mendiang Raja Abdullah dari Arab Saudi dalam satu pertemuan di Riyadh pada tahun 2010. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akbar Garib. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.